Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah salam sejahtera semua. Okey, boleh dengar suara cikgu tak? Yang lain-lain, jelas tak suara cikgu? Alhamdulillah cikgu jelas. Alhamdulillah jelas Okey, terima kasih pelajar-pelajar yang join kelas hari ini. Minggu yang kedua untuk ulang kaji tingkatan 4. Okey, ramai yang mesej kat situ cakap nak topik-topik form 5. Okey, bertenang dulu. Form 5 periksa bulan 2. Form 4 ni pada bulan 11 November dah start dah exam. InsyaAllah lah kita cover dulu form 4. Sama juga, belajar juga. Okey, selepas tu nanti kita cover topik form 5 insyaAllah. Kita ada masa. Okey, sekarang ni pelajar, kita cuba hari ni nak masuk yang berikutnya. Sebelum ni kita dah belajar persamaan perekonan. Okey, cuba saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar. Okey, benda yang sangat penting, pelajar yang mesti pelajar kena suai dulu adalah pelajar konsep account. Pelajar mesti tahu belanja tu apa, hasil tu apa, aset tu apa, liability tu apa. Mesti faham betul-betul. Bukannya main suka-suka ingat debit ke kredit tak. Melalui belanja, hasil, aset, liability, equity lah yang menentukan debit dan kredit. Lepas tu dah tahu 5 part tu pelajar. Lepas tu tahu pula kontra. Ada akaun kontra, ada 5. Itu paling asas. Belajar ini, pelajar dah boleh ingat sebut gaji dekat mana, sebut ni dekat mana. Jadi senang. Okay, alright. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Jadi hari ini kita akan teruskan dengan topik berikutnya, iaitu dokumen perniagaan masih lagi tingkatan 4. InsyaAllah. Okay, sekejap. Ada lagi satu ni. Sekejap, ada lagi masih masuk lagi ni. Kita tengok. Okay, sekejap Okay, alright. Sambil-sambil tu rakan-rakan masuk tu kita tengok sekali lalu. Okay, cikgu akan share screen. Cikgu akan share screen. Sekejap Okay, sekejap. Okay, sekejap. Okay, cikgu akan share screen. Okay, pelajar boleh nampak tak screen cikgu? Boleh nampak tak? Boleh. Okay, jelas Jelas. Okay, alright. Okay, jadi pelajar-pelajar form 4 terutamanya, form 5 pun sama sebenarnya. Ada lagi form 4, form 5 pun masih lemah lagi. Kenapa dia lemah? Kenapa masih lagi tak boleh ingat formula? Secara asasnya ini dia. Pelajar. Saya kalau dengan pelajar saya, ini mainan saya dulu. Sepanjang tingkatan 4, ini mainan saya. Mantap ni, mantap berikutnya. Kenapa dia tak mantap sebelum ni? Sebab debit kredit pun dia tak boleh ingat. Okay, jadi kenapa tak ingat? Sebab dia tak tahu classify ni. Okey, cara ringkas je lah. Sambil-sambil rakan-rakan awak masuk. Cikgu gunakan konsep bahil. Okey, debit adalah belanja, kredit adalah belanja, debit belanja dan aset. Kredit ada apa? Hasil, equity dan liability. Okey, boleh tak respon sekali lalu? Respon. Boleh? Cikgu bagi contoh-contoh, sebutkan debit dan kredit. Cuba saya tahu dekat sini cikgu kena dekat sini cikgu kena neutral. Saya tahu ada yang betul-betul pandai. Ada yang sederhana, ada yang tak boleh tengok je. Cikgu nak kena ajar semua orang. Okey, alright, boleh sekali lalu santai-santai je. Okey, jangan jerit-jerit tau. Sebut sekali je dah. Cikgu nak tengok berapa ramai yang boleh sebut. Okey, yang pertama, jualan debit ke kredit? Jualan debit ke kredit? Sebut je. Kredit. Lagi. Kredit cikgu. Okey, lagi sebut je debit ke kredit? Kredit. Okey, kenapa dia kredit? Kenapa dia kredit? Jadi hasil. Betul. Kredit betul. Kenapa dia kredit? Sebab dia hasil. Bagus. Okey, berikutnya belian. Debit. Debit. Okey, tak apa. Uji diri sendiri je. Okey, betul debit. Bagus. Okey, berikutnya hutang lapuk. Belanja. Debit ke kredit? Debit. Okey, alright. Jadi uji je awak sebut, nanti awak tengok. Cikgu tak boleh betulkan automatik. Okey, jadi jawapan dia adalah apa? Jawapan dia adalah debit. Kenapa debit? Belanja. Sebab belanja. Bagus. Okey, ingat konsep tadi. Debit adalah bar, kredit adalah hell. Okey, alright. Berikutnya, hutang lapuk pulih. Debit ke kredit? Okey, sebut sekali je sebut. Okey, lagi respon.
Banyak ni 200 lebih. Jawapan baru 10 je. Paling tidak jawapan ada 50. Sebut. Siapa yang belum sebut lagi. Hutang lapuk boleh. Debit atau kredit? Kredit. Kredit. Kredit cikgu. Kredit, cikgu. Okey. Bagus. Okey, bagus. Jawapan dia kredit. Okey, jawapan kredit. Kenapa kredit? Hasil. Bagus. Yang tak tahu tu dia diam je kan. Takut. Tapi tak apa. Sebut je. Kita sedang belajar sekarang ni. Okey, berikutnya. Angkutan masuk. Debit ke kredit? Debit. Lagi. Sebut sekali je. Seorang sebut sekali je. Okey, masuk. Cepat lagi. Dah 228 dah. Cepat lagi. Baru 10 orang. Jawapan apa? Debit. Okey, betul debit. Kenapa debit? Belanja. Bagus, tepat. Okey, angkutan masuk debit. Okey, angkutan keluar? Kredit. Bagus. Sebut lagi. Angkutan masuk debit, angkutan keluar adalah kredit. Debit. Sebut. Mic siapa bising sangat tu. Tak apa, sebut. Semua orang kena sebut. Ramai 200 lebih ni. Cikgu nak tahu jawapan ni. Dekat sini cikgu dengar ada debit, ada kredit, tapi banyak kredit lah cikgu dengar. Okey, jawapan dia adalah Belanja. Debit sebab belanja. Okey, angkutan masuk debit, angkutan keluar pun debit. Kenapa? Dua-dua adalah belanja. Cuma satu angkutan masuk adalah dalam kategori Audi yang masuk perdagangan. Betul. Angkutan keluar masuk dalam akaun mana? Akaun untung rugi. Okey, jelas? Dua-dua belanja. Okey, alright. Berikutnya, insurans. Debit atau kredit? Debit. Okey, ya sekali je. Sebut sekali. Jangan sebut banyak kali. Sebut sekali je. Lagi. Ni ramai nampak macam betul lah. Sehati sejiwa ni. Debit. Bagus. Okey, alright. Sekali lagi. Satu lagi. Insurans atas belian? Debit. Debit ke kredit? Insurans debit. Insurans atas belian? Cepat. Sebut. Salah tak apa. Sebut je. Spontan je. Debit. Lagi. Debit. Okey, nampak betul. Bagus. Semua insurans adalah debit. Cuma insurans sahaja masuk untung rugi. Insurans atas belian adalah Audi yang akan masuk dalam perdagangan. Betul? Bagus. Okey, sewa dibayar. Debit. Lagi. Okey, bagus. Okey, debit. Okey, debit belanja. Bagus. Sewa diterima. Okey, alright. Sewa diterima adalah kredit hasil. Bagus. Okey, bagus. Akaun belum terima. Debit. Debit. Kenapa debit? Aset. Bagus. Bagus aset. Betul. Akaun belum bayar. Kredit. Okey, kredit. Bagus. Kenapa kredit? Liability. Bagus. Tepat. Bagus. Okey, next. Bank. Debit. Bank adalah debit. Bagus. Okey, cikgu laju sikit cikgu laju. Sebab apa debit? Aset. Bagus. Mic siapa yang bising tu? Dah macam dalam air dah. Okey, alright. Okey, next. Bank overdraft. Kredit. Kenapa kredit? Liability. Bagus. Cakap. Bagus. Okey, alat tulis. Debit. Okey, kenapa debit? Belanja ke aset? Belanja ke aset? Ada belanja, ada aset. Okey, alat tulis adalah belanja. Okey, alright. Okey, next. Alatan pejabat. Bukan alat pejabat, alatan pejabat. Ini baru betul. Ini barulah debit sebab apa? Aset. Okey, bagus. Okey, modal. Kredit. Betul kredit. Sebab apa? Sebab equity pemilik. Bagus. Okey, next. Ambilan. Debit ke kredit?
Debit ada, kredit ada. Apa tu? Debit ke kredit? Okey. Jawapan dia adalah debit. Kenapa debit? Dia bukan belanja, bukan hasil, bukan aset, bukan liability, bukan equity. Dia adalah kontra. Kontra dengan apa? Modal. Modal kredit, ambilan adalah debit. Bagus. Pinjaman. Kredit. Pinjaman debit ke kredit. Oi, buatnya cakap. Sabar Irfan yang jerit. Jawapan dia apa? Jawapan dia kredit. Bagus, kredit. Kenapa? Sebab liability. Bagus, pandai. Gaji. Gaji. Okey, debit. Bagus. Belanja. Bagus. Upah. Pun sama, debit. Bagus. Ulangan belian. Kontra. Debit ke kredit? Kredit. Sebab apa kredit? Kontra. Bagus. Ulangan jualan. Bagus. Sebab debit, sebab apa? Kontra. Bagus. Okey, alright. Premis. Debit. Debit. Kenapa debit? Aset. Bagus. Faedah diterima. Debit ke kredit? Faedah diterima. Kredit. Hasil. Bagus. Okey, next. Perabot. Debit. Betul, debit, aset. Bagus. Jangan cakap ulang-ulang, cakap sekali je. Bagi orang lain jawab. Okey. Diskaun diberi. Diskaun diberi. Debit. Bagus. Debit belanja. Bagus. Tepat. Okey, alright. Diskaun diterima. Okey, alright. Kredit hasil. Okey, bagus. Okey, kelengkapan. Debit. Apa dia? Debit, aset. Bagus. Okey, habis dah selesai. Okey, pelajaran itu bukan 5 sekali lalu lah. Semua orang kena cakap. Ada orang yang tak nak jawab, mungkin dia tak faham. Tapi tak apa, itulah yang mesti kena faham sebelum belajar akaun. Nak meneruskan akaun, kenapa tak faham? Itulah sebabnya. Sebab tak pandai nak gunakan belanja, hasil, aset, liability. Alright, sekarang dah selesai. Okey, dah selesai yang ini, kita nak masuk berikutnya. Okey, berikutnya kita nak belajar dokumen. Tu macam siapa punya tu. Surah Osman. Saya kena matikan mic dulu. Surahnya Osman macam dalam air. Okey, alright. Okey dah, saya dah matikan. Okey, alright, cikgu besarkan sekejap Okey, alright. Okey. Kalau cikgu buat hari Sabtu ni macam ni okey kan? Kelas okey kan? Okey. Rasa satu ramai yang free je lah. Okey, minggu depan cuma cikgu tak boleh buat. Minggu depan cikgu akan ke KL lah. Sebab cikgu ada jemputan di sana, ceramah. Jadi Sabtu dan Ahad cikgu di sana lah. Jadi minggu depan rehat dulu. Minggu berikutnya insyaAllah. Tapi minggu berikutnya di Pawali pula. Nanti lepas-lepas di Pawali lah. Kita bagi ruang kepada rakan-rakan yang menyambut untuk di Pawali. InsyaAllah. Okey, tak apalah. Santai-santai cikgu free je. Cikgu buat je. Siapa yang masuk pun okey. 10 orang pun cikgu ngajar je. Okey. Alright. Okey, hari ni pun santai-santai pun dah 200 lebih. Okey, jadi kita teruskan dokumen perniagaan. Jangan ambil remeh-temeh. Kono form 5 dah pandai. Belum pandai lagi. Tengok betul-betul. Cekapkan lagi. Mantapkan lagi. Okey. Dokumen perniagaan kalau kata form 4 memang confirm keluar akhir tahun mesti keluar punya. Mesti keluar. Sama ada soalan dalam bentuk dokumen betul. Okey. Ataupun soalan dalam bentuk ayat. Jadi kena faham. Faham tak ada masalah. Soalan keluar macam mana pun mesti boleh jawab. Okey, yang pertama. Okey, belajar. Sepanjang tiatan 4 sebenarnya tiatan 4 sangat susah. Belajar. Saja mantap tiatan 4. Form 5 pun kacang goreng. Kenapa form 5 tak jadi kacang goreng? Sebab form 4 tak dapat kuasai dengan baik. Sebab itulah form 5 susah sangat. Terutama apa? Penyata kewangan. Penyata kewangan tak dapat form 4. Form 4 lah kena solid penyata kewangan sebelum awak menghadapi form 5. Ramai rata-rata form nyata kewangan tak dapat kuasai, form 5 habis. Nak belajar rekod tak lengkap pun tak faham, belajar akaun kelab pun tak faham, nak belajar
Aircon perkongsian pun tak faham, nak belajar banyaklah. Asalnya punca apa? Sebab tak faham penyata kewangan. Kenapa tak faham penyata kewangan? Sebab tak faham belanja, hasil, aset, liability. Kenapa tak faham? Banyak lagi kitaran dia tak tahu kitaran perekonomian. Jadi belajar, hari ni belajar banyak-banyak 8 kitaran ni belajar. Hari ni kita nak belajar kitaran yang paling utama iaitu dokumen dan buku catatan utama. Jangan pandang enteng. Ini sangat penting untuk meneruskan. Okay, boleh? Jadi pelajar form 4 kena ingat, kalau awak tak apa-apa nak cakap, awak tengok je kitaran perekonomian ni, satu persatu awak kena kuasai sepanjang catatan 4. Okay? Alright. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh? Okay, alright. Jadi pelajar sekali lagi. Boleh. Okay, cikgu ada lebih kurang 67 slide ni untuk awak ni hari ni. Tak tahu pukul apa habis. Tapi cikgu jangkakan lebih kurang sejam lah. Okay, cikgu cuba. Okay, apa itu dokumen? Merupakan bukti bertulis sebagai bukti. Setiap transaksi, setiap urus niaga mesti ada bukti. Okay, alright. Berikutnya, dokumen perniagaan ada 2. Satu dokumen sumber, satu dokumen bukan sumber. Okey, dokumen sumber adalah bagi tujuan perekodan. Manakala yang bukan sumber untuk tujuan untuk rujukan bagi urus niaga yang akan dan telah direkodkan. Antara ni pelajar boleh baca lah, boleh nampak. Boleh cikgu shortcut je Okey. Boleh teruskan? Okey, alright. Okey, berikutnya, apa fungsi dokumen? Ini antara yang asas-asas lah. Ini belum masuk ni, ini cerita mukadimah je dulu. Mukadimah je dah 15 minit. Okey, fungsi dokumen, sumber, rekod sebagai bukti, sebagai rujukan, maklumat dan hutang. Ini biasanya kadang-kadang keluar dekat soalan objektif lah. Ini yang kena ingat sekali lalu. Okey, lagi konsep asas lagi. Apa konsep asas kena tahu? Pelajar dua-dua bagi kita dan juga bagi pihak pelanggan. Pelajar kita pun boleh jadi pelanggan, kita boleh jadi penjual. Jadi pelajar kena faham konsep. Konsep dokumen ialah apa? Siapa yang saja yang jadi pelanggan akan terima dokumen asal. Manakala siapa yang sebagai penjual, pelajar dia akan jadi dia akan terima apa? Salinan. Pelanggan ni juga dipanggil sebagai pembeli. Pembeli. Okey, jelas? Asal dan salinan. Sebab tu ada dokumen, ada asal, ada salinan kan? Jadi kena lihat. Boleh Okey, boleh teruskan? Okey, next berikutnya. Okey, ini cikgu dah ringkaskan dah. Dah ringkaskan, dah padatkan dah. Okey. Daripada dokumen kitaran yang pertama, kita nak hapuskan ke dalam buku catatan pertama. Okey, buku catatan pertama ada berapa sebenarnya? Buku catatan pertama. Ada berapa buku catatan pertama? Ada 2 kan? Oh, siapa tu? Siapa ni? Ni Jajak. Yang jerit-jerit ni saya nak kena ni. Okey. Jangan terkejut cikgu jangan jerit jangan jerit. Tenang. Okey, jadi buku catatan pertama ada berapa? Buku catatan pertama sebenarnya ada 3. Ada 3. Okey. Boleh tak siapa ni? Suara siapa ni? Yang ni cikgu nak detect jap. Suara ni Haras cikgu, Haras. Haras Okey, Haras. Haras ni ada masalah apa ni dia? Alright, okey dah. Saya dah settlekan Haras. Okey, saya dah settlekan Haras. Okey, alright. Nasib baik. Okey, terima kasih Jadi awak cuba perhatikan yang benda-benda kadang-kadang diorang ni ada yang scammer ke apa ni tu risau dia. Okey, alright. Okey, jadi belajar buku catatan pertama ni ada 3 sebenarnya. Betul? Jurnal, buku tunai dan satu lagi apa? Satu lagi apa? Betul, buku tunai. Bagus. Betul, buku tunai rujuk. Buku tunai rujuk. Okey, alright. Jadi 3, tapi yang kat sini cikgu nak fokus pada 2, jurnal dan buku tunai. Buku tunai rujuk tu minor saja. Yang major ini 2. Jurnal dan buku tunai. Okey, pelajar. Jurnal, apa fungsi jurnal? Apa fungsi jurnal? Ingat tak? Jurnal untuk apa? Semua kalau beza antara jurnal dengan buku tunai, apa bezaan paling ketara? Apa dia? Kalau buku tunai dah tahu dah, mesti urus niaga apa? Urus niaga tunai. Tunai dan cek. Kalau dunia perniagaan ni ada 2 je. Kalau kita pergi kedai, nanti orang tanya, kalau kita nak beli barangan, you nak bayar cash ke nak hutang? Betul tak? 2 je. Okey, jadi kalau cash buku tunai, kalau hutang kat mana? Jurnal. Jadi hutang tu dipanggil apa? Urus niaga kredit. Ini yang paling besar lah, yang paling besar. Sebenarnya boleh pun jurnal ni macam-macam boleh sebenarnya
Tapi ini yang paling umum nak buat soalan dokumen. Okey, alright. Okey, berikutnya. Pelajar, jurnal ada dua. Jurnal apa? Am dan juga jurnal khas. Okey, jadi khas ada berapa? Okey. Khas tanya dia ada 6 kalau tak bersama-sama dengan buku tunai. Kalau jurnal khas, dia kalau bersama-sama dengan buku tunai, dia akan jadi 4 saja. Jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan belian. Betul? Okey, bagaimana jurnal khas? Inilah bentuk jurnal khas. Jurnal khas ada apa kat sini? Tarikh. Betul, butiran. Okey, kalau jurnal khas, pastikan semua adalah urus niaga kredit hutang, jadi kena tahu. Kalau jurnal belian, beli dengan siapa? Kena letak nama-nama khas. Kalau jual, jual dengan siapa? Kalau pulangan belian, siapa yang pulang? Kita berpulang. Pulangan jualan, siapa yang pulang? Kena tahu semua nama-nama khas. Alibaba, Kasim, Selamat, perniagaan dewa, perniagaan Chandra dan sebagainya. Boleh? Nombor folio. Okey, folio ni tak letak tak apa. Tapi yang paling penting dokumen. Nombor dokumen, kalau soalan dan bentuk dokumen, kena dokumen. Boleh? Imamnya mic macam ni lah. Macam berbunyi-bunyi. Saya tutup je. Nak cakap nanti buka. Okey, berikutnya ialah kena tahu jumlah. Berapa jumlah? Jumlah dia kena tahu. Okey, ini adalah perkara asas. Perkara asas yang ada, yang mesti cari kalau masuk dalam jurnal. Tarikh, butiran, nombor dokumen dan jumlah. Butiran kena ingat mesti nama apa tadi? Butiran mesti nama apa? Nama perniagaan. Nama khas. Nama perniagaan. Kalau beli dengan siapa? Bukan tulis belian, bukan beli perabot, bukan tulis kenderaan, tak boleh. Mesti tulis nama. Okay. Berikutnya, pelajar jurnal am. Okey, bagaimana pula jurnal am? Okey, jurnal am pelajar dia bentuk dia seperti ini. Okey, dia berbeza. Okey, dia ada dia mesti ada apa? Tarikh, mesti ada. Okey, cuma yang susah butiran dia susah. Kenapa butiran susah? Kena ada debit dan kredit. Boleh buat debit dan kredit. Ini kena mantap sifir. Sifir kena mantap dan faham konsep account. Okay, lepas tu masukkan yang debit, kredit. Jadi kena hati-hati. Okay, kalau patah balik, apa beza jurnal am dengan jurnal khas? Apa beza am jurnal khas? Sekali lalu. Kalau awak tahu. Bukan barang niaga dengan Bagus. Bagus. Okey, kalau nak bandingkan khas kat sini tau. Dia bukan keseluruhan. Untuk jurnal am, jurnal khas je. Jurnal am bukannya untuk barang niaga. Bukan untuk barang niaga. Manakala jurnal khas untuk apa? Untuk barang niaga. Faham? Ini yang paling ketara. Alright. Tapi tetap semua jurnal adalah urus niaga apa? Kredit. Okey, bagus. Okey, next. Berikutnya. Okey, pelajar. Buku tunai. Semua buku tunai adalah urus niaga tunai dan cek. Betul? Dia ada debit, dia ada kredit. Jadi kena faham. Ini buku tunai. Cikgu tunjukkan buku tunai. Ada tarikh, butiran, diskaun diberi tunai bank. Tarikh, butiran, diskaun diterima tunai bank. Okey, bagaimana nak tahu? Nak masuk debit ke nak masuk kredit? Macam mana nak tahu? Cepat. Siapa tahu? Debit dia apa? Debit. Bayar atau beli. Okey, lagi. Perkataan lain, bayar atau beli lagi perkataan lain. wang masuk, wang keluar. Bagus. Wang masuk atau wang keluar. Okey, pelajar. Macam mana pelajar nak tahu debit ni kenapa? Wang masuk, kredit kenapa? Wang keluar. Kena faham, tak nak hafal. Kenapa? Bagi cikgu explain sikit. Bagi jawapan awak supaya cikgu tahu. Apa yang pelajar fikirkan. Macam mana pelajar tahu debit, wang masuk, kredit, wang keluar ni? Ke hafal? Mengurangkan aset ke cikgu? Tepat. Itu jawapan paling tepat. Jadi pelajar yang tak tahu, cikgu terangkan. Pelajar, buku tunai ni adalah gabungan dua akaun. Akaun apa? Akaun bank dan juga akaun tunai. Bila digabungkan, dia akan jadikan apa? Akan dijadikan buku tunai. Okey, kita dah tahu dah. Jenis bank dan tunai kategori apa? Bank jenis apa? Aset. Tunai jenis apa? Aset. Okey, jadi kita dah tahu dah aset. Kita dah tahu konsep aset. Aset rumah dekat mana? Debit. Jadi cikgu buat rumah. Okey, ni rumah dia. Kalau dah tahu rumah, senang. Rumah aset adalah debit. Rumah ialah apa? Menambahkan aset. Bukan rumah dia ialah apa? Mengurangkan aset. Okey, jadi aset yang dimasukkan di sini ialah apa? Bank dan juga apa? Tunai. Okey. Jadi apa yang dimasukkan tambah bank, tambah tunai? Itu yang dimasukkan dengan apa? Wang masuk. Betul? Okey, apa yang bermaksudnya mengurangkan bank dan tunai? Bermaksud wang keluar. Okey, jelas? Faham? Jelas. Faham. Jadi itulah, bukannya hafal wang debit mesti wang masuk, kredit wang keluar. Tak. Jadi kena hati-hati.
Pelajar, ni cikgu wang masuk lah. Minta maaf. Ini ialah apa? Wang keluar. Tak perasan. Cikgu main copy paste, lupa nak tukar. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh? Okey, next. Okey, berikutnya. Okey, sekarang pelajar dokumen lebih kurang ada 13 dokumen pelajar kena tahu. Okey, sekarang pelajar daripada 13 pelajar, 4 saja yang confused. Kenapa yang confused? Sebab dia boleh rekod 2 kali, 2 tempat. Yang pertama, kita akan belajar invoice. Invoice boleh masuk mana? Dia boleh masuk dalam jena am, dia boleh masuk jena has. Apa beza dia? Tadi, cikgu dah cerita dah tadi. Apa beza jena am dengan jena has? Bukan barang Barang yang bukan harga, barang niaga. Bagus. Bukan barang niaga, ini barang niaga. Betul. Jadi kita tengok satu-satu dan contoh-contoh dia. Boleh Okey, jadi pelajar, ini dia invoice. Apa maksud invoice? Semua dokumen ni cikgu ambil buku teks. Jadi senang awak nak rujuk. Nota kat mana? Cikgu nak nota. Nota dekat buku teks. Sama je. Okey, jadi tengok. Apa tu invoice? Selalu membeli atau menjual barang secara kredit. Itu paling utama. Jual ke beli, jadi kena tahu. Okey, sekarang pelajar nak tahu dia jena am ke jena has. First, nak tengok apa? Barang niaga ke bukan. Ni nak kena tahu. Kalau barang niaga, masuk mana? Jurnal has. Kalau bukan barang niaga, jurnal am. Betul? Okey. Okey, tadi cikgu lupa. Kalau masuk dalam jurnal has, invoice boleh masuk 2 tempat. Jurnal jualan pun boleh, jurnal belian pun boleh. Jadi tengok. Pun confuse lagi. Okey, patah balik. Okey, jadi kena tahu pelajar invoice kalau nama dekat atas, cikgu panggil atas lah pelajar. Nama ke atas ialah nama penjual. Kalau nama ke atas, nama kita kat bawah ni, cikgu sebut atas bawah boleh. Atas kita sebagai penjual, nama kita kat bawah adalah nama kita sebagai pembeli, kita sebagai pembeli. Okey, jadi kalau barang niaga, kalau ni barang niaga. Barang niaga. Okey, jadi automatik mesti masuk jurnal has. Betul? Kalau nama kita ke atas, kita sebagai penjual, jadi masuk mana? Jurnal jualan. Kalau nama kita kat bawah, kita sebagai pembeli, jadi masuk mana? Jurnal belian. belian. Okey, jelas? Okey, kalau bukan barang niaga, masuk mana? Terus masuk jurnal am. Itu dia. Alright, jadi cikgu nak terangkan sikit sekali lalu kat sini. Apa yang ada dalam jurnal am. Okey, asal, kita kadang-kadang kita boleh guna juga asal dengan salinan. Okey, asal adalah sebagai pembeli. Ingat tadi, cikgu bagi dokumen tadi kan. Kalau asal kita sebagai pembeli, kalau salinan kita sebagai penjual. Jadi kena tengok soalan. Okey, alright. Okey, berikut lagi apa yang ada dokumen kat sini, senarai barang. Okey, lagi apa yang ada? Syarat serahan kalau ada 10% 7 hari. Bermaksud apa? Jumlah. Jumlah dia kita nak bayar dalam masa 7 hari, kita akan dapat diskaun 10%. Okey, pelajar. Kalau 7 hari ni pelajar, 7 hari, kalau tarikh dia 5 Ogos. Okey, kalau 7 hari, maksudnya sampai bila pelajar? Kita layak dapat diskaun 10%. Bila? Kalau kita tengok 5 Ogos. 11 Ogos. Sampai bila? Kalau 7 hari. 11. Apa? Betul tak? Okey, nak kira tak 5? Cikgu nak tanya. 5 nak kira tak? Kira. Kira, betul. 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul? 12. 12 ke 11? Cikgu dah kira 8. Ni 7 je, betul? 11 Ogos. 11. Kalau bayar sampai 11 Ogos, dapat diskaun 10%. Kalau selepas 11 Ogos, automatik tak dapat. Jadi kena bayar penuh sebanyak 1980. Boleh? Okey, dan berikutnya. Yang selalu keluar dekat soalan struktur pendek dekat soalan 1. KNKDK tu apa? Kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Okey, boleh? Okey, dalam invoice ni banyak pertanyaan boleh keluar. Banyak soalan-soalan yang boleh keluar tentang invoice. Invoice lah dokumen utama yang favourite keluar periksa. Okey, alright, jadi kena faham. Okey, sekali lalu. Okey, berikut adalah dokumen bagi perniagaan kedai wholesale yang menjalankan perniagaan telekomunikasi. Kedai telekomunikasi jual apa? Gadget. Jual gadget, jual apa? Contoh-contoh. Gadget tu umum sangat. Telefon lagi apa? Komputer. Komputer. Kalau kasih ada komputer ke? Tak ada lah. Kedai telefon mana dijual? SIM card, top up tu kan dan sebagainya. Okey, sekali lalu tengok. Kita adalah kedai wholesale. Kita ada ni. Nama kita kat atas. Kalau nama kita kat atas, kita sebagai penjual ke pembeli? Penjual. Okey, penjual. Okey, penjual. Bagus penjual. Okey, sekarang tengok. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Barang niaga. Okey, bagus. Okey, kalau barang niaga masuk mana? Jurnal apa? Jurnal
Jual. Jurnal khas. Jurnal khas dulu, betul. Okey, nama kita dekat atas, jadi masuk mana? Jurnal jualan. Jualan. Betul, okey. Jadi masuk jurnal jualan. Apa yang nak kena ada kat sini? Apa yang nak kena ada? First, jurnal jualan, tarikh. Bila tarikh dia? 2016. Bila tarikh dia? Ogos 5. Okey, apa butiran? Jual dengan siapa? Mesti nama khas. Jual dengan siapa? Bagus. Olympus Enterprise. Pelajar, cikgu tulis sekali lalu je lah ringkas je lah Okey, berapa nombor dokumen? Nombor dokumen ada kat atas. INV berapa? 50117. Berapa jumlah dia? 1980. Okey. 1980. Okey, bagus. Faham tak pelajar? Faham tak? Boleh? Okey, alright. Okey. Bagus. Okey, berikutnya. Okey, berikut adalah kita kedai Olympus yang menjalankan perniagaan telekomunikasi. Okey, kita Olympus. Okey, cuba pelajar tengok. First, tengok dulu. Barang niaga ke bukan? Ini benda kena. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Okey, barang niaga. Kalau barang niaga je dah khas. Okey, nama kita kat atas ke kat bawah? Kat bawah. Kat bawah. Kalau kat bawah, kita sebagai Pembeli. pembeli. Kalau pembeli masuk mana? Jurnal? Jurnal. Jurnal belian. Jadi masuk jurnal belian. Okey, dah tahu dah. Okey, tarikh. Berapa tarikh dia? Ogos 5. Cikgu ringkas je lah Okey, siapa nama dia? Butiran. Beli dengan siapa? Jangan beli dengan sendiri-sendiri. Beli dengan kedai Holisius. Nama pun susah dah sebut Holisius. Nama pelik-pelik, letaklah nama Aminah ke, bedakan ke senang. Betul tak? Okey, nombor dokumen berapa? Sama. INV 50117. Jumlah 1980. Okey, faham? Baru dapat. Yang ini 1, 2, 3, 4. Butiran wajib. Salah satu salah, satu baris salah. Faham? Mesti kena tepat. Okay, boleh ni cikgu teruskan? Boleh? Okay, alright. Boleh, cikgu. Kalau dalam SMT kita tak catat nombor dokumen tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau ada soalan dokumen, kena catat. Kena catat. Boleh? Jangan main shortcut ya. Kena tepat di sini. Okay, alright. Okay, berikutnya. Okey, cikgu baca soalan. Berikut adalah, cikgu kena baca soalan supaya cepat sikit. Kalau tunggu awal lambat nanti. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan Olympus Enterprise yang menjalankan perniagaan telekomunikasi. Cerita yang sama. Cuma kita Olympus. Kena baca soalan. Okey, sekarang tengok. Barang niaga ke bukan? Bukan. Okey, kalau bukan jenah khas ke jenah am? Bagus. Bagus. Jenah am. Kalau jenah am, dia susah. Dia susah. Kenapa dia susah? Sebab dia kena tahu debit apa, kredit apa. Kena tahu. Betul tak? Okey, sekarang tengok dulu pelan-pelan. Tengok dulu satu-satu. Okey, kita adalah Olympus. Nama kita kat bawah. Pelajar, yang ini cikgu tak tukar kadang-kadang tersalah tak payah tengok ni lah. Tengok nama je dululah. Asal salinan tu awak nanti boleh ingat asal salinan ni ada cikgu tak tukar. Patut cikgu kena modify. Okey, nama kita kat bawah. Kalau kat bawah kita jual ke beli? Beli. Bagus, beli. Okey, kalau ayat dia sebenarnya komputer ni maksudnya apa? Apa ayat dia dalam soalan ni? Okey, ayat dia adalah membeli komputer secara kredit. Betul? Dengan siapa beli? Kedai Holisius. Holisius. Bagus. Okey, jadi apa dua akaun yang kena tahu? Apa dia? Dua akaun. Atau pejabat. Komputer tu alatan pejabat. Bagus. Kalau belum bayar. Okey, bagus. Okey. Bagus. Okey, betul. Tepat. Okey, alatan pejabat. Satu lagi, nak tulis akaun belum bayar ke nak tulis kedai Holisius? Kedai Holisius. Bagus. Kena tulis kedai Holisius. Okey, boleh tak cikgu tunjukkan konsep akaun? Boleh tak? Supaya awak faham. Cikgu tak nak awak hafal. Boleh? Okey, kembali pada konsep akaun. Lepas tu cikgu soal debit kredit tadi. Alamak, tak nampak pula dia punya ni. Tak nampak lah dia punya ni. Okey. Yang ini alatan pejabat terlanggar online lah. Okey. Alatan pejabat rumah dia dekat mana? Debit ke kredit? Debit. Kenapa debit? Aset. Bagus. Aset. Okey, di rumah menambahkan, mengurangkan. Okey, kedai Holisius ni siapa? Pelanggan ke pembekal? Pembekal adalah ABT ke ABB? ABB. Okey, ABB rumah dekat mana? Aset ke liability? Debit ke kredit? Kredit. Betul, kredit. Okey, jadi kena faham. Rumah ada kredit. Okey, ABB tadi kan dah soal kredit. Okey, rumah kredit, debit. Okey, sekarang belajar. Sekarang tengok betul-betul. Okey, belajar. Bila kita beli
alatan pejabat. Alatan pejabat akan bertambah ke alatan pejabat berkurang? Bertambah. Kalau kita beli alatan. Sebelum ni dah ada komputer, beli lagi komputer satu lagi. Bertambah. Betul, bertambah. Jadi jawapan dia adalah alatan pejabat adalah debit. Okey, sekarang kita hutang. Beli hutang. Sebab invoice adalah hutang. Urus niaga kredit. Betul? Okey, beli dengan kedai Holisius. Hutang kita makin bertambah ke hutang kita makin berkurang? Bertambah. Jawapan dia apa? Kredit. Nampak tak? Okey, faham tak? Sebab itulah Jenah Am boleh jawab. Kenapa boleh jawab? Sebab dah faham belanja, hasil, aset, liability. Sebab apa? Sebab dah faham debit dan kredit. Penting tak benda ni? Penting tak? Nak faham debit kredit? Penting. Kalau debit pun kredit berterabur, memang berterabur lah jawapan kau. Memanglah. Faham tak? Okey. Jadi kedai apa jawapan kat sini? Cikgu ringkas sini. Yang paling penting Ogos 5. Debit apa? Debit. Alatan pejabat. Alatan Alatan pejabat. pejabat. Okey, alatan pejabat. Okey, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? 1980. Okey, dekat sini. Okey, bagus. Kalau dekat kredit dia apa? Kedai. Masukkan dalam yang ni kena masukkan dalam. Tapi jangan buat anak panah. Cikgu nak tunjukkan je. Kedai Holisius. Okey, alright. Jadi ini berapa? 1980. Okey, untuk Jenah Am, pelajar dia ada keterangan. Kalau soalan kata tak payah buat keterangan, tak payah. Okey, kalau keterangan dia apa yang pelajar boleh simpulkan di sini? Paling ringkas. Dia mesti 3 perkataan. Okey, 3 perkataan Membeli alatan pejabat. Betul. Secara kredit. Betul. Membeli alatan pejabat. Membeli komputer boleh tak? Boleh? Boleh tak? Membeli komputer. Boleh? Kalau membeli komputer boleh. Tapi kalau atas bagus tepat alatan pejabat debit. Membeli alatan pejabat secara kredit. Okey, jangan tulis ringkas ya. Ni cikgu tulis ringkas je ni. Nak cepat. Faham ni? Cikgu. Ya. Kalau alatan pejabat tu tukar jadi komputer boleh ke? Yang ini. Dekat debit ni. Yang alatan pejabat. Dekat debit tu. Cikgu tak berani nak cakap lah. Kadang skema diterima, kadang tak. Jadi paling tepat alatan pejabat lah. Boleh? Patutnya komputer pun dah banyak jenis. Jadi kepada saya kalau komputer pun saya kalau ikutkan saya terima. Belajar tapi paling tepat untuk form 4 kita dah klasifikasikan alatan pejabat komputer di bawah alatan pejabat. Boleh? Boleh cikgu. Boleh? Okay, next. Berikutnya. Okay, faham tak tadi invoice? Faham Okay, boleh Okay, banyak lagi ni. Baru belajar satu. Okay, 2. Nota debit pun sama. Confuse lagi nota debit. Confuse nota debit. Boleh masuk Jenah Am, boleh masuk Jenah Has. Sama konsep dia. Beza dia adalah barang niaga ke bukan barang niaga. Jadi kena hati. Okay, alright. Okay, jadi pelajar sama juga kalau masuk nota debit, confuse. Dia boleh masuk JJ, dia boleh masuk JB. Nampak? Okay, jadi pelajar tengok. Apa tu nota debit? Kita faham. Nota debit tu adalah memberitahu pembeli hutangnya telah bertambah. Okey, hutang dia telah bertambah. Okey, jadi pelajar mungkin kita sebelum ni terkurang hantar barang ke kita akan gunakan nota debit. Ataupun kita nak tambah cas lain yang belum diambil kira, kita gunakan nota debit. Okey, nota debit ni pelajar dia tetap juga masuk dalam jurnal jualan atau jurnal belian kalau mengenai barang niaga. Kalau bukan barang niaga, dia akan menyebabkan dalam jurnal Am. Okey, first, cuba tengok dulu. Okey, nama kat atas sama konsep tadi, nama atas nama penjual, nama kat bawah ialah nama siapa? Pembeli. Nama pembeli. Okey, kalau dia mengenai barang niaga, kalau barang niaga, automatik atas adalah jurnal jualan, bawah ialah jurnal apa? Belian. Jurnal belian. Kalau bukan berkaitan barang niaga, dia akan jurnal Am. Boleh? Tu sekali lalulah, sekali spontan. Okey, asal salinan macam tadi. Sama konsep dia sama. Okey, sama dengan invoice. Cuma fungsi dia berbeza. Okey, alright. Okey, contoh-contoh lain apa? Cas tambahan jumlah. Okey, nak tambah jumlah dalam invoice. Tertinggal butiran. Itu contoh-contoh yang berlaku dalam nota debit. Okey, kita tengok sekali lalu. Okey, berikut adalah dokumen bagi perniagaan kedai elektrik WKF. Kita kedai elektrik. Yang menjalankan perniagaan elektrik. Kita kedai elektrik WKF. Okey, alright. Tengok. Okey, barang niaga ke bukan? Soket. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Barang niaga. Okey, barang niaga Jenah Has. Confuse. Nama kita kat atas ke kat bawah? Atas. Atas. Kalau kat atas kita sebagai penjual. Jadi masuk mana? Jurnal
Jurnal apa? Jualan. Jurnal jualan. Jadi betul jurnal jualan. Macam biasa jurnal jualan masukkan Ogos 1. Kalau letak tahun lah 2016. Okey. Jual dengan siapa? Jangan jual dengan diri sendiri. Jual dengan siapa? Mesti nama khas. Siang kiong. Bagus. Okey, minta maaf. Automatik pula tulisan cikgu tak senodong pula. Okey, minta maaf. Berapa nombor dia? Ending ND 33240. Jumlah berapa? 45. Okey, alright. 4 butiran ni mesti solid. Okey, ada nak tanya apa-apa? Faham? Boleh? Faham. Okey, boleh. Okey, alright. Okey, faham. Okey, berikutnya lagi. Lagi. Apa lagi ni? Okey. Ada lagi tak? Sama lah ni. Okey. Berikut adalah dokumen tadi dokumen 2. Ni dokumen 2 ni. Okey, alright. Berikut adalah perniagaan Siong Kiong. Kita pula Siong Kiong. Kita Siong Kiong. Nama kita kat bawah. Kalau kat bawah kita sebagai penjual ke pembeli? Pembeli. Okey, barang niaga ke bukan? Nampak tak soket terkurang cas. Betul, barang niaga. Jadi jurnal ya. Cerita yang sama. Okey, akan letak tarikh. Berapa tarikh? Tarikh berapa bulan? 1 Ogos. Butiran apa? Butiran apa? Butiran Kedai Elektrik KWF. Okey, berapa nombor dokumen? ND 40. Berapa jumlah? 45. Okey, pelajar boleh nampak dokumen cikgu, boleh jelas ke dalam awak punya paparan? Boleh jelas tak? Okey. Okey, alright, boleh zoom. Jelas. Okey, alright. Okey, berikutnya. Okey, dokumen ketiga. Okey, kita adalah perniagaan Siong Kiong. Kita Siong Kiong. Walaupun nama awak Ali, tapi bila awak soalan ni jadi Siong Kiong. Okey, alright. Jadi pelajar, Siong Kiong tengok barang niaga ke bukan? Bukan. Okey, kalau bukan masa mana? Jurnal? Okey, alright. Okey, jadi kalau soalan ni nama kita kat bawah. Dah kat bawah. Jadi jurnal apa? Jurnal AM, betul tak? Jurnal AM. Okey, kita beli ke kita jual ni sebenarnya? Kita beli. Bagus. Jadi beli apa sebenarnya kalau ayat dia ni? Beli apa? Beli kerusi. Beli Alat pejabat. Okey, bagus. Bukan kerusi, bukan alat pejabat. Kerusi adalah perabot. Betul? Betul lah. Betul tapi kerusi tapi beli dengan kedai elektrik KWSM ni. Ni yang salah ni. Patutnya kedai perabot ni saya tukar kedai perabot. Ada pula beli kerusi kat kedai lain kan. Okey. Kedai perabot Ali. Contoh. Faham tak? Jadi pelajar kita beli kerusi secara apa? Kredit. Okey. Alright. Jadi beli. Okey, kita beli apa? Kerusi ialah apa tadi? Perabot. Okey, perabot. Okey, sama juga perabot. Okey, perabot. Satu lagi akaun apa? Kedai perabot. Bukan. Kedai perabot Ali. Betul tak? Kedai perabot Ali. Kita tukar soalan. Betul. Okey, jadi perabot rumah dia dekat mana? Debit ke kredit perabot? Debit. Kenapa debit? Kenapa debit? Sebab bertambah. Sebab aset. Bukan tambah sebab dia aset. Okey, kedai perabot Ali. Rumah dia kat mana? Dia adalah siapa? Pembekal. Kalau pembekal rumah dia adalah apa? AB. Jadi rumah dia adalah kredit. Bagus liability. Cikgu buat rumah tak apa. 1000 kali buat rumah pun tak apa. Asalkan faham. Boleh? Okey, jadi berikutnya. Cikgu tukar pen sikit. Okey, tukar pen warna purple pula. Okey, jadi kalau beli perabot bertambah ke perabot berkurang? Bertambah. Perabot bertambah. Bagus. Jadi perabot jawapan dia debit. Debit adalah perabot. Bagus. Kalau perabot Ali, kita beli dengan dia, hutang kita makin bertambah ke berkurang? Bertambah. Jadi kedai perabot Ali adalah kredit. Bagus. Jadi jawapan dia apa? Jadi kena tahu apa jawapan dia. Okey, tuliskan taruh Ogos 1. Bagus. Debit adalah perabot. Betul. Okey, kredit adalah apa? Kedai perabot Ali. Okey, berapa nilai dia? 45. Keterangan dia sama tadi. Membeli perabot, membeli kerusi pun boleh. Tulis kerusi pun tak apa. Sebab dia bukan merujuk pada akaun, dia adalah ayat menerangkan akaun saja. Secara kredit. Okey, jelas? Okey, jelas. Okey, bagus. Alhamdulillah. Cikgu laju sangat ke ni?
Tak, okey je. Boleh? Okey, Okay, cikgu. alright. Okay, yang ini okay, nanti pelajar cikgu nak cuba terangkan je Okay, berikutnya dokumen yang ketiga. Balik lagi, ada lagi ketiga yang confused. Nota kredit. Dia boleh berlaku dekat jurnal am, ada juga dekat jurnal khas. Dekat mana jurnal khas? Antara jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian. Apa beza dia? Tak lari daripada tadi, kita yang sama, barang niaga ke bukan barang niaga? Barang niaga, Bagus, barang niaga. Bagus. Okay. Jadual ni senang tak awak nak tengok? Senang tak? Senang. Senang nanti. Nanti send kat grup. Okay, alright. Nanti print screen je. Semua nak di grup Okay, alright. Okay, nota kredit. Apa tu nota kredit? Nota kredit adalah memberitahu pembeli bahawa baki hutang telah berkurang. Kenapa telah berkurang? Kenapa telah berkurang? Sebab belajar, sebab apa? Pulangan belian dan pulangan jualan. Senang cerita, sebut je nota kredit, mesti pulangan belian, pulangan jualan. Sebut je pulangan belian, pulangan jualan, mesti nota kredit. Saya mengajar, ramai pelajar ingat apa? Nota kredit untuk pulangan belian, nota debit untuk pulangan jualan. Tak boleh, nota kredit saja untuk kedua-dua pulangan. Saya ulang balik, nota kredit saja untuk kedua-dua pulangan. Jelas? Boleh? Jelas. Kena ingat Okey. Jelas. Jadi dah tahu dah. Contoh nama kita, kalau nama kita ke atas, kita sebagai penjual. Tadi JJ, dia tak boleh masuk jurnal jualan. Dia pulangan saja. Jadi gantikan dengan jurnal apa? Pulangan jualan. Boleh. Kalau kita nama kita kat bawah, tadi jurnal belian. Sekarang gantikan dengan apa? Jurnal pulangan belian. Bagus, bagus. Pandai. Dengan syarat, dalam ni barang niaga. Kalau bukan barang niaga, masuk mana? Jurnal am. Jurnal am. Bagus, bagus, am. bagus, bagus. Pandai, pandai. Dah pandai dah ni. Tak payah buat video lagi dah. Ke yang jawab ni semua form 5 ni. Form 4 diam je tengok senior jawab. Apa benda senior jawab. Kan? Kesian dia kan. Form 4 ada tak dalam ni? Angkat tangan sikit form 4 cikgu nak tengok. Angkat tangan sikit form 4. Ada tak? Faham ke tak faham ni cikgu ajar ni? Form 4 okey tak? Yang form 5 diam. Okey, faham Oh, syok-syok mengajar rupanya form 5 yang jawab. Form 4 termenung je apa benda cikgu ada simpang. Tak pernah belajar benda ni kata dia kan. Okey, alright. Jadi kita tengok sekali dulu. Okey, berikut adalah dokumen bagi perniagaan kedai Ali. Kita kedai Ali. Dia kedai Ali. Kedai Ali. Yang menjalankan perniagaan kasut. Yang menjalankan perniagaan kasut. Okey, sekarang belajar. Okey, tengok barang niaga ke bukan? Barang niaga. Barang niaga. Okey, barang niaga. Jadi masuk mana barang niaga? Jurnal pulangan jualan. Okey, nama kita ke atas. Nama kita ke atas. Jadi, jurnal pulangan. Jurnal pulangan jualan. Bagus. Okey, jurnal pulangan jualan. Dah tahu dah. Okey, barang niaga. Jadi, pelajar nak letak apa kat sini? Jun 12. Okey, siapa yang pulang? Jangan pulang kita pula. Pulang kedai Ali. Siapa kita? Kedai Citra. Bagus, kedai Citra. Bagus, bagus. Kedai Citra. Okey, berapa nombor dokumen? NK 00709. Berapa jumlah dia? 378. Bagus. Okey, nanti kalau dah periksa cikgu galakkan form 4, form 5 sama. Kalau keluar soalan macam ni, biasa kita gunakan pen highlight. Highlight nanti pelajar highlightkan yang sesuai. Highlightkan terutama jawapan-jawapan yang kita nak tulis. Macam ni jangan highlightkan Ali. Ali kita. Kedai Citra. Tarik. Nombor dokumen. Jumlah. Senang nanti. Faham tak? Bila-bila kita dapat soalan dokumen ni, biasa kita akan label dulu. Salah label, salah pemahaman, habis hancur jawapan. Faham? Sebab tu hari ni label sangat penting. Faham ni? Boleh? Okey, alright. Okey, berikutnya. Okey, berikut adalah dokumen bagi perniagaan kedai Citra yang menjalankan perniagaan kasut. Okey, yang ni saya potong yang ni saya tak tepat. Okey. Jadi kena tengok. Okey, jadi kita Citra jual ke beli? Jual ke beli? Beli. Okey, beli. Okey, nota kredit mesti apa? Pulangan. Barang niaga ke bukan? Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Okey, jadi nama kita kat bawah jadi jurnal pulangan belian. Bagus. Bagus. Jadi butiran dia tak lain tak bukan Jun 12. Butiran dia apa? Kedai Ali. Bagus, Kedai Ali. Cikgu nak tunjuk ke rekod ni walaupun tulisan cikgu tak senonoh ni, tunjuk. Nanti tak faham nanti. 00709. Yang bersuara ni faham. Yang tak bersuara tu berapa ramai tu? Yang bersuara 5 orang je. Yang tak bersuara 260 tak bersuara. Semua termenung je tu. Alright. Mak dia
dia duduk sebelah suruh belajar. Dia pergi buka YouTube. Okay, alright. Boleh? Okay, habis settle. Okay, faham tak ni? Boleh? Okay, alright. Faham, cikgu. Yang sebut faham pun 3 orang je daripada 270. Faham, cikgu. Okay, alright. Faham, cikgu. Okay, alright. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Okay, berikutnya. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan kedai citra yang menjalankan perniagaan kasut. Jadi apa ni? Apa jawapan dia ni? Okey, kenapa Jenab Am? Bagus. Ke dah tahu dah trend cikgu. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 mesti Jenab Am. Sebab tadi kan semua macam tu. Bukan hafal bukan ikut. Ini ikut rentak dia. Okey, jadi belajar. Jadi kalau kita tengok kita adalah kedai citra. Kalau kita kedai citra, kita apa ni maksudnya? Beli. Beli. Okey, beli maksudnya kat sini adalah ulangan apa? Ulangan belian. Bagus. Jadi kita pulangkan. Pulangkan apa? Kita pulangkan apa? Komputer. Jadi maksudnya bagus. Okey, bagus. Jadi apa akaun yang sepatutnya akaun? Akaun apa yang 2 akaun ni? Kena satu akaun. Alatan pejabat. Bagus. Alatan pejabat rumah dekat mana? Debit ke kredit? Debit. Kenapa debit? Sebab dia bertambah. Bukan bertambah. Sebab dia aset. Bagus. Bukan rumah dia adalah tolak. Okey, satu lagi. Apa nama dia? Kedai Ali. Okey, Kedai Ali ni kita beli dengan dia dulu. Ali ni siapa? Pembekal ke pelanggan? Pembekal adalah ABB. Bagus. ABB rumah dekat debit ke rumah dekat kredit? Kredit. Nampak? Tak apa. 1000 kali buat rumah pun tak apa, asalkan kena faham. Okey, sekarang belajar. Berikutnya kita nak tengok. Okey, belajar. Kalau kita sekarang kita pulang barang. Kita yang pulang barang. Pulang apa? Kita pulang pencetak. Jadi alatan pejabat kita bertambah ke berkurang? Berkurang. Jadi kredit. Jadi jawapan dia apa? Kredit alatan pejabat. Okey. Sekarang sebelum ni kita hutang dengan Ali. Sekarang kita pulangkan balik. Hutang kita makin bertambah ke hutang kita makin berkurang? Berkurang. Jadi apa? Debit alatan kedai. Nampak tak? Sebenarnya Jenab Am ni susah. Tapi kalau pelajar faham konsep akaun senang tak? Senang. Betul tak? Kalau tak dulu main hafal tak faham. Betul tak? Dia debit main hafal je. Tapi tak tahu debit tu apa. Kenapa dia debit, kenapa kredit dia tak faham. Ini kena kuasai betul. Boleh? Jadi kita terus masukkan Jun 12. Okey, apa yang debit? Apa yang debit tadi? Kedai Ali. Bagus. Okey. Kalau Kedai Ali. Bagus. Debit dia berapa nilai dia? 420. Betul? 420 ke 378? 378. Bagus. Okey, bagus. Dari kredit ialah apa? Alatan pejabat. Berapa nilai dia? 378. Okey, alright. Okey, rasanya keterangan dia apa yang sesuai? Okey, bagus. Pulangkan pencetak komputer kepada ABB. Pulangkan pencetak komputer kepada kedai Ali pun boleh. Tulis pulangan belian je salah. Dia tak boleh dua kanan. Pulang pada pembekal boleh Pulang apa? Kena letak sikit pulang apa? Alatan pejabat pada pembekal. Betul. Boleh dia menerangkan je. Kita dah tahu pembekal ni siapa? Dah ada nama kat atas. Kedai Ali dah tahu lah. Betul tak? Okey, alright. Faham ni? Tak kisah, yang penting dia menerangkan. Jangan tiba-tiba pulangkan kereta kepada Ali. Salah. Pula Ali tu jiran kita pulangkan kereta. Faham tak? Tak boleh. Dia mesti berkaitan dengan debit dan kredit. Okey, dah selesai. Okey dah. Kita dah belajar dokumen yang utama 3 yang sangat penting. Okey, yang lain ni ada satu lagi. Iaitu apa dia? Yang confuse. Memo confuse. Bagus. Memo confuse. Confuse tak? Memo. Confuse tak Memo? Tak. Boleh lah. Confuse. Memo confuse antara Jenab Am dan juga buku tunai. Nampak tak? Okey. Apa
Apa perbezaan ketara antara buku tunai dan juga jenam? Kali jenam dengan jenas tak apa. Barang niaga bukan barang niaga. Kalau buku tunai dengan jenam, apa perbezaan paling ketara? Kalau kita nak bandingkan untuk memo. Debit dan kredit. Lagi? Tunai bank. Betul. Itu je. Kalau dalam buku tunai ni, dia adalah urus niaga, tunai dan juga cek. Betul? Okey. Kalau bukan urus niaga, tunai dan cek, dia adalah jenam. Itu saja. Okey, cikgu ulang balik. Nak bezakan antara buku tunai dengan jurnal adalah kita tengok urus niaga. Kalau dia sebut urus niaga, tunai dan cek, dia mesti buku tunai. Kalau bukan urus niaga, tunai dan cek adalah jurnal am. Itu saja. Boleh? Okey, kita tengok. Okey, memo. Apa tu memo? Memo ialah merekodkan urus niaga antara pemilik dengan peniagaan. Antara kita pemilik dengan peniagaan. Okey, contoh apa yang kita rekod yang tak dikeluarkan oleh pihak lain? Memo ni keluarkan oleh pihak kita, buat ambilan, nak buat modal tambahan, betul tak? Itu antara contoh. Okey, jadi pelajar nak buat apa? Nak tengok kat mana ni? Nak tahu buku tunai ke jenam? Kena baca ayat dia ke perkara kat sini. Baca perkara. Ada tak perkataan tunai dan cek? Contoh kat sini. Mengambil kerusi plastik berharga 25 untuk guna keluarga. Ada tak perkataan tunai dan cek? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi masuk mana? Jenam. Bagus. Pandai. Okey, jadi pelajar sekali lalulah. Okey, berikut adalah dokumen bagi perniagaan Shan Furniture yang menjalankan perniagaan perabot. Kita Shan Furniture. Okey, kita memang nama kita kat atas. Okey. Sekarang yang nak kena tengok, jangan tengok nama atas bawah, tak perlu lagi dah. Kena tengok nama butiran ni. Butiran dalam ni. Barang niaga ke bukan? Bukan apa, urus niaga tunai dan cek ke bukan? Barang niaga. Bukan barang niaga. Urus niaga tunai dan cek ke bukan? Bukan. Sebab itulah jenam dah terkeluar kat sini. Jadi masuk jenam. Okey, jadi kalau tengok kat sini, apa dua transaksi yang ada? Dalam jenam dah ada debit dan kredit. Apa dia? Ambilan. Okey, kena ingat. Okey. Bagus, kegunaan keluarga. Ingat mengambil bukan kata kunci bagi ambilan. Ingat, ambilan bukan ambilan. Apa tu ambilan? Ambilan adalah untuk kegunaan keluarga, kegunaan peribadi, kegunaan sendiri, kegunaan anak, atuk, nenek, cucu. Itu baru dipanggil ambilan. Ambilan bukan ambilan. Kalau dia kata ambil untuk derma, dia adalah derma. Ambil untuk promosi, dia adalah promosi. Ambil untuk iklan, dia adalah iklan. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, bagus. Itu ada apa? Apa? Sekejap. Itu ada apa? Tak dengar Dahlia terputus-putus. Dahlia tanya semula. Kalau ambil untuk derma, urus niaga apa yang terlibat? Okey, kalau derma itu adalah belanja. Satu lagi adalah derma apa? Kalau derma barang niaga adalah belian. Kalau derma tunai, dia adalah tunai. Boleh Dahlia? Kalau iklan pun belanja. Promosi pun belanja. Boleh? Alright Okey, alright. Okay, jadi kat sini dua. Kita dah tahu kegunaan keluarga ni adalah ambilan. Okey, satu lagi lah apa? Kerusi. Kita perniagaan apa? Kita adalah perabot. Kerusi tu ialah apa? Belian. Dia adalah barang niaga. Okey, dia adalah barang niaga. Bagus. Barang niaga. Okey, Pomfai dah tahu. Banyak dah tahu dah. Okey, barang niaga dalam topik ini jangan panggil inventory. Tak boleh. Mesti tulis sebagai apa? Belian. Okey, barang niaga hanya dalam topik persamaan perekonomian je yang minggu lepas belajar. Yang lain semua kita akan gunakan belian. Okey, jadi nak jenam, cikgu terpaksa lakarkan akaun. Boleh sikit? Boleh. Belian. Rumah dekat mana? Debit ke kredit? Belian. Debit. Kenapa debit? Sebab ambil. Bukan ambil. Belian adalah belanja. Sebab itulah rumah ada dekat debit. Betul? Okey, satu lagi ambilan. Ambilan rumah dekat mana? Kontra. Betul. Rumah ada dekat debit ke kredit? Kredit. Betul kredit. Betul kredit. Betul. Salah. Bukan kredit. Jawapan dia adalah debit. Bagus. Pandai. Kenapa dia debit?
Kontra. Bagus. Itu yang nak dengar sangat. Ramai kata ambilan ikuti milik. Ambilan bukan ikuti. Ambilan adalah kontra dengan modal. Bagus. Okey, jadi pelajar. Sekarang pelajar. Okey, ingat belian itu adalah barang niaga. Kalau kita ambil barang niaga dekat kedai bawa balik rumah. Pelajar, barang niaga kita makin bertambah ke makin berkurang? Berkurang. Okey, satu lagi pelajar. Pelajar kena ingat bila pelajar buat soalan, awak kena ingat awak adalah sebuah perniagaan ke awak sebagai rumah? Perniagaan. Awak kena tahu awak sekarang buat akaun ni untuk sebuah perniagaan, bukan sebuah keluarga ke, bukan. Pelajar, kita sebuah perniagaan. Jadi pelajar, barang perniagaan makin bertambah ke barang perniagaan makin berkurang? Berkurang. Jadi belian adalah kredit. Betul? Okey, alright. Okey, ambilan. Kita buat ambilan. Ambilan kita makin bertambah ke ambilan kita makin berkurang? Bertambah. Pastilah bertambah. Jadi ambilan debit. Faham ni? Jadi jawapan kita apa? Apa jawapan kita? Fokus 2. Debit apa? Debit ambilan. Kredit adalah apa? Belian. Okey, berapa nilai dia? 25. Okey. Boleh faham tak? Faham. Okey. Kalau buat terbalik boleh tak? Buat belian dulu lepas tu baru buat ambilan. Boleh tak? Tak boleh. Okey, baguslah. Kita amalkan, kita buat yang betul lah. Buat yang betul dan biasakan yang betul. Jadi debit mesti buat dulu ambilan, barulah kredit adalah belian. Jelas? Boleh? Okey, keterangan ni, jap kita habiskan dulu. Keterangan ni kalau susah nak buat ringkasan, salin je ayat ni. Senang. Kalau pening nak buat ringkasan, salin je dah dapat markah. Sama. Kalau nak ringkaskan, terbalik tolak markah ke? tak, buat je lah yang betul. Jangan tanya terbalik. Dah tahu kan tak betul kan? Buat yang betul. Boleh? Okey, buat yang betul. Okey. Alright, jadi ayat ni, kalau buat ayat ni, kalau nak ringkaskan apa? Apa nak ringkaskan? Apa nak ringkaskan daripada ni? Mengambil barang niaga untuk kegunaan keluarga. Bagus lagi. Ambil barang. Harga dia kena tulis ke? Harga kena tulis. Berapa harga dia? RM25. Kalau dalam keterangan ni tak tulis pun tak apa. Faham tak? Cuma cikgu cakap tadi, kalau pernah susah-susah, salin je balik pun dia kira betul. Kalau boleh ringkaskan lagi baik. Faham tak? Tapi tak boleh 3 patah kotaan. Tulis apa? Mengambil kerusi. Salah, tak boleh. Faham tak? Mengambil kerusi untuk keluarga. Boleh. Okay. Jelas ni? Okay, alright. Okay, berikutnya. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan Shan Furniture yang menjalankan perniagaan perabot. Okey, kita Shan Furniture. Dah tahu dah. Mengambil tunai 200 untuk kegunaan peribadi. Jadi apa ni? Betul. Buku tunai. Okey, buku tunai. Bagus. Buku tunai dah tahu. Buku tunai rumah dua-dua dekat debit. Debit adalah menambahkan. Kredit adalah mengurangkan. Jadi debit adalah wang masuk. Kredit adalah wang keluar. Okey, dia ambil. Jadi tunai bertambah ke tunai berkurang? Berkurang. Jadi letakkan di sebelah kredit, fokus 2. Okey, butiran dia apa? Ambilan. Tepat. Bagus. Tunai ke cek? Okey, tunai. Okey dah. Okey, faham tak? Faham? Okey, alright. Okey, faham. Bagus. Kalau faham, bagus. Okey, dan last kali. Okey, membawa masuk komputer 3,000 untuk kegunaan keluarga. Apa ni? Mana? Apa dia? Jurnal apa? Jurnal am. Bagus, jurnal am. Bagus. Okey, jurnal am. Apa yang masuk dalam jurnal am ni? Debit apa? Kredit apa? Okey. Jadi kalau kat sini adalah komputer adalah apa? Alatan pejabat. Betul? Bagus. Kegunaan perniagaan. Apa tu kegunaan perniagaan? Betul ke? Ambilan. Bukan. Ini bukan keyword dia. Keyword dia adalah membawa masuk. Membawa masuk ni adalah keyword dia. Apa dia? Modal. Bagus. Kan dah belajar minggu lepas cikgu ajar persamaan. Ini antara key yang awak kena tahu. Betul? Okey. Jadi belajar kita buat satu akaun yang paling senang. Alatan pejabat. Kalau awak dah tahu satu akaun, dalam
periksa, awak buat satu akaun, satu lagi dia mesti jawapan sebaliknya. Tu je, betul tak? Ingat senang je. Soal dapat jadi. Betul, okey. Okey, jap. Cikgu buat rumah dulu. Supaya nak faham ni, supaya lekat terus kat kepala ni. Rumah mesti debit. Kenapa rumah debit? Aset. Bagus. Okey, modal rumah kat mana modal? Kredit. Okey, modal kredit. Okey, modal dekat kredit. Kenapa kredit? Bagus. Okey, bagus. Cekap dah pandai dah ni. Lepas ni dah cikgu tak payah buat kelas dah pandai dah. Okey. Membawa masuk komputer. Jadi kita bawa masuk daripada rumah, bawa masuk dalam perniagaan. Jadi komputer kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Jadi jawapan dia bertambah. Jadi debit adalah alatan pejabat. Betul. Okey, jadi modal kita makin bertambah ke makin berkurang? Bertambah. Jadi jawapan dia adalah kredit. Bagus. Jadi kalau letak kat sini Ogos 2. Kedua, debit ada apa? Alatan pejabat. Pelajaran biasa jangan tulis singkatan mesti tulis penuh. Singkatan salah. Okey, 3,000. Jadi kredit adalah apa? Berapa ribu modal? Okey, 3,000. 30,000. Okey, apa keterangan dia? Betul, bagus. Tak kisah, asalkan dalam ayat tu ringkaskan, jangan buat bawa komputer tiba-tiba bawa kereta pula, salah. Tak boleh, dia mesti berkaitan dengan akaun. Itu je. Mesti syarat dia 3 patah perkataan ke atas. Okey, jelas ni? Ada nak tanya? Faham? Okey, jelas. Okey, sikit lagi. Last. Okey, membawa masuk tunai di bank 500 untuk kegunaan perniagaan. Ni apa ni? Buku tunai. Betul. Kenapa buku tunai? Sebab dia cakap tunai. Sebab ada tunai dan bank. Tu keyword dia. Okey, jadi membawa masuk adalah duit masuk ke duit keluar? Duit masuk ke duit keluar? Duit masuk. Okey, jadi masuk dekat debit. Okey, jadi apa butiran dia? Tadi berapa bulan? Ogos 2. Okey. Butiran apa? Membawa masuk. Apa dia? Modal. Bagus. Modal. Tunai ke bank? Tunai ada, bank ada? Bank. Tunai di bank maksudnya berakhir dekat bank. Pelajar saya nak tanya. Pelajar tahu tak? Tunai tu bermaksud apa tu? Tunai. Bank tahu duit dekat bank. Tunai wang dekat tangan. Jadi kalau tak ada tangan, contohlah orang tu cakap tangan tak ada. Macam mana? Tunai yang dekat dalam kedai, wang yang ada dekat kita punya kedai. Ya, tepat betul. Tiba-tiba ada orang ni memang cacat daripada kecil, tangan tak ada. Jadi memang ada dekat tangan. Jadi dia betul. Tunai bermaksud tunai dekat kedai. Bagus. Tunai dekat bank, duit kita yang ada dalam bank. Faham? Okey, jelas tak ni? Okey, boleh? Okey, alright. Okey, jadi pelajar, kita dah belajar 4 dokumen yang confuse. Okey, 4 dokumen yang confuse. Banyak ni. Pelajar Okey, selain daripada invoice, nota debit, nota kredit, memo, semua sekali adalah akan masuk dalam buku tunai. Faham? Akan masuk kat mana? Buku tunai. Okey, jelas tak? Boleh? Buku tunai. Alright. Okey, tak apa. Okey, jelas. Okey, ni pun dah sejam lebih. Okey, pelajar nanti santai-santai cikgu akan sambung yang ringkas ni buku tunai. Boleh tak belajar? Okey. Ada banyak lagi ni. Ni tak cukup ni. Ni paling tidak pun 2 jam. 2 jam cikgu dah kena terangkan. Banyak lagi. Okey, tak apa. Nanti dalam masa yang sama kita buat. Lepas tu jangan kata cikgu adalah dokumen senang, tapi banyak lagi yang kita kena belajar dalam. Okey, boleh Okey, jadi itu saja daripada saya. Jadi kita jumpa lagi kelas yang akan datang insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, bye. Selamat malam. Okey, bye. Okey, bye. Salam. Okey, sama jumpa lagi. Okey, bye.